Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid Pematang Gedung, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya tak ambil masa panjang untuk bahan yang tuan-tuan dapat tu, tapi saya akan cuba bagi mudah faham. Kalau tuan-tuan perempuan pernah dengar sembunyi waris, pernah dengar tak? Sembunyi waris, patah titi, pernah dengar tak? Sambung titi, patah titi, sembunyi waris, lagu mana? Baik, apabila orang tanya kita apa-apa soalan, kita kena ada dua benda. Pertama, yang tanya kita tu dia cakap betul. Yang kedua, dia cakap tak betul. Dan kita tak tahu, tak ada tanda betul tak betul, kita tak tahu. Cuma kita agak daripada soal jawab. Soalan yang ditanya oleh saudara yang nombor di atas tu, tapi tuan-tuan tak boleh kontak, saya tutup 4 angka. 4 angka jenuh nak telefon lah kan. Baik. Cerita dia macam ni. Minta saya buat kiraan faraid sebab nak jual tanah. Harga tanah 200,000. Seorang nak ambil tanah tu dan yang lain-lain dapat duit. Dan sebaik-baik jual tanah ni jual ke adik-beradik lah. Kan, kalau jual ke orang tak dapat dah. Adik-beradik mungkin boleh pujuk balik-balik. Kadang-kadang, contoh anak nak mengaji, duit tak ada. Kita jual dekat abang kita, duit lebih sikit dia tu. Nanti anak kerja bagus, beli balik lah. Beli ikut harga semasa. Bila ditanya, faraid pusaka atas nama siapa? Ingat petang tadi ada seorang perempuan bilang, Ustaz dia nak mai rumah saya kata tak payah mai lah. Kadang-kadang mai tak selesai. Kalau bergaduh, mai rumah saya tak boleh settle. Kalau bergaduh, kena pergi mahkamah. Mai rumah saya boleh, tapi kalau nak sepakat. Kalau nak bergaduh, bukan tempat dia. Dia kata, adik dia makan seorang pusaka. Saya kata, pusaka atas nama siapa? Nama adik. Nama adik bukan pusaka. Pusaka kena nama orang mati. Adik hidup mati. Adik hidup ada. Tu bukan pusaka. Tak, tu pusaka. Dia kata. Kalau pusaka, nama ayah kamu. Dia kata, itulah ayah bagi masa ayah hidup. Bukan pusaka. Kecuali adik tu, dia rasa ayah dia tak adil. Maka dia kata, saya nak faraid balik. Sebenarnya bukan faraid. Dia nak bahagi balik, bagi betul. Kalau dia mau boleh, kalau dia tak mau, tak payah nak buat apa. Sebab faraid pertamanya, kena ada surat mati. Kemudian kena ada harta yang didaftarkan atas nama si mati. Ayah kamu mati, tanah, rumah atas nama adik kamu. Nak boleh buat apa? Baik. Bila saya tanya, tanah yang nak jual atas nama siapa? Dia jawab, Cik Wan. Cik Wan mati bila? Januari 2002. Dia tak ingat tarikh. Saya tanya, awak yang baru law nak faraid, awak tak tunggu lagi 10 tahun? Awak tak tunggu bagi lama? Dia kata, Ustaz, macam ni lah cerita. Baru ni Cik Man mati. Tu kami nak faraid ni.
Saya pun tanyalah, senaraikan nama-nama anak Cik Wan. Bila senarai nama Cik Wan, Cik Man tak ada. Saya tanya, awak Cik Man tak ada? Cik Man mati dah. Saya kata, Cik Man mati dah. Okey, saya setuju. Tapi bukankah Cik Man hidup selepas Cik Wan mati? Tapi mati dah. Mati dah pun dia hidup masa Cik Wan mati. Bahkan saya nak beritahu kamu, kalau kemalangan minta lindung Allah Ta'ala, dekat simpang tu siapa yang sibuk kan? Kalaulah suami mati di situ, naik motor. Isteri mati dalam ambulan. Agak-agak tanam sehari ke tanam hari lain? Hak mati dekat situ dengan mati dalam bulan, tanam marilah. Kalau ada sangkut COVID, mungkin besok. Kalau tak sangkut COVID, mungkin hari ini. Kot mana lepas akan cek juga, kalau mati musim COVID, mesti lepas cek. Okey. Jawapan dia, saya akan bagi pendapat, ke bumi satu liang. Apatah kalau tersangat ramai. Dan ingat, saksi kejadian, laporan polis, mati tarikh sama, minit tak sama. Kalau minit sama, saat tak sama, jawapan yang mati lewat sikit, dapat mati yang mati awal sikit. Macam tu. Tapi mati dah. Hak mati kemudian, dia ada waris ganti. Kalau kamu tak sebut Cik Man sebagai waris, kamu adik-beradik makan harta orang. Kalau Cik Man ada isteri, ada anak-anak, anak kecil apatah lagi, kamu makan harta anak yatim. Isu dia nak bagi faham, tak semestinya ayah mati, mak mati, hari berbeza, tahun berbeza, kita mesti kira dua kali. Tak semestinya. Kita kena study kes tu. Misal faraid mati 2, 3 orang, 5 orang ke, kadang tak kena kira 2 kali. Tak kena kira 5 kali. Kita tengok kes. Contoh, suami mati 2002. Isteri mati 2022. Baru berapa hari? Saya nak tanya, suami yang mati tu ada mak ayah tak? Jawapan dia tak ada. Isteri hak mati ada mak ayah tak? Tak ada. Saya tanya lagi. Suami hak mati ada anak laki-laki tak? Ada. Ada anak perempuan tak? Ada. Anak laki-laki ada mati tak? Tak ada. 2 orang mati, kira sekali. Sebab yang isteri dapat, dia akan patah balik kepada anak-anak. Lagi, misal tu juga tambah sikit lagi. Si mati ada anak laki-laki 5 orang, perempuan 5 orang. Okey, semua jenis tak menikah. Pelik tak? Tak menikah belakang. Semua mati. Kecuali laki-laki seorang aja tak mati lagi. Halin semua mati tak menikah. Berapa orang mati pun, pusaka semua bagi kat seorang tak mati tu. Sebab ayah mati, waris dia mak dengan anak 10 orang. Kesemua yang dah mati, waris dia anak hak seorang hak tak mati-mati gitu. Dengan syarat saya abang tadi 9 orang anak campur isteri, 9 orang tu depa tak menikah pun. Kalau menikah pun tak apa, tapi kena bercerai sebelum orang hak sebelum dia tu mati. Atau dah cerai dah habis, baru kita kata tak kena kira 2 kali. Biasanya faraid, kalau mati pula, waris bukan makin sedikit, waris akan makin banyak. Tapi kadang-kadang, boleh berlaku, bila berlaku 2 orang mati, waris makin sedikit. Supaya boleh faham, cuba tengok ini misal sebenar. Cuma yang tanya, saya tak tahu orang mana. Saya pun tak tanya kamu orang mana. Tak berapa nak ramah sangat. Sebab punca tak apa nak ramah. 1 bulan juga saya tak kira faraid.
sebab retas periksa banyak. Rek retas periksa, nak cain, saya tak peduli faraid. Bila habis rek, keputusan periksa pun keluar, retas periksa dah habis semua, kes berlambak. Dan siapa yang tanya saya abang kat mereka, kena campur satu. Model dia sahabat menunggu. Sebab kadang satu kes kena siasat sampai 3 minggu. Kes hak yang mati terlampau ramai tu kena siasat. Cuba tengok. Cik Man mati Disember 2021. Kan? Tahun lepas lah juga kan? Tapi baru je. Kes ini saya selesai buat 5 Disember. Kira-kira lebih kurang yang mati ni, Cik Man dia mati 1, 2, 3 gitulah Disember. Cuba tengok nak bagi faham. Kenapa kena kira 2 kali? Jawapan dia, Cik Wan nikah berapa kali? Bila Cik Wan menikah 2 kali, dia ada anak 12 orang. 5 dengan isteri pertama, 7 dengan isteri yang kedua. Nak tengok jantina senang je. Hak bolot, apa hak bolat pula? Hak boyot. Nak kata boyot, kata bolat. Hak boyot macam bola rugby tu, laki-laki. Yang 4 segi macam meja pingpong tu, perempuan. Sekalipun laki-laki, tukang jantina. Badan tubuh dia macam perempuan sebiji. Cuma dia tak boleh mengandung je. Sebiji dia perempuan. Suara ada lah sikit, garau-garau sikit kot-kotnya. Betih barangkali agak besar. Jawapan dia kekal dalam bola rugby. Bahkan kalau dia mati, dia akan dimandikan oleh orang laki-laki. Solat jenazah tu imam akan berdiri, mayat sebagai laki-laki. Tidak berubah apa-apa. Bahkan kalau ayah dia mati, anak lelaki tukar jantina, anak lelaki itu akan dapat pusaka sebagai anak lelaki-lelaki. Tukar jantina dosa besar. Tapi betulkan jantina tak mengapa. Boleh faham tak betulkan jantina? Dilahirkan tak pasti laki atau perempuan. Nak kenal jantina senang je. Bagi minum air banyak, bagi dia tahan kencing. Akhirnya anak terkencing, kita tengok. Keluar kot laki ke keluar kot perempuan. Sama-sama keluar. Tengok hak mana kencing lambat berhenti. Sama juga. Tengok hak mana yang kencing banyak. Semua sama. Tengok pula hak mana kerak kencing kot tu. Semua sama. Jawapan dia, tunggu sampai dia besar. Tengok tumbuh misai ke tak tumbuh misai. Ataupun badan dia jadi orang perempuan ke tak jadi. Akhirnya bila besar, apa pun tak ada. Laki pun tak ada, tak apa nak terang. Perempuan pun tak apa nak terang. Masa tu buat macam mana? Law ni ada, boleh cek DNA dia. Boleh cek kromosom dia. Laki-laki, perempuan. Doktor cek, bila didapati dia ni lebih banyak kepada lelaki, maka buat pembedahan bagi jadi laki-laki. Kalau doktor kata awak ni lebih kepada perempuan, buat pembedahan bagi jadi perempuan. Bukan tuan tubuh pilih jantina, tapi doktor pilih jantina untuk dia. Sekiranya yang konsa tadi, ayah mak dia mati, dia akan dapat pusaka agak celaru sikit. Cara pertama, kira sebagai lelaki. Kira sebagai perempuan. Tengok hak mana dapat banyak, dia ambil hak paling sikit. Cara yang kedua, kira sebagai lelaki, dapat berapa, kira sebagai perempuan dapat berapa, campur 2 bahagi 2. Cara yang ketiga, kamu dapat sebagai perempuan. Ada beberapa cara. Jadi benda ni tak ada bincang sangat. Cuba tengok bawah. Cik Wan, masa Cik Wan mati, semua anak dia, tak kisah anak bini mana dapat pusaka. Tak kisah. Anak bini mana pun anak Cik Wan. Betul tak? Maka bila faraid, Cik Timah dapat 1/8.
Nampak tak nombor-nombor bawah hak macam Cik Timah? Nombor tak sama tapi kotak sama. Nampak tak? 1, 7 sampai 13. Nampak tak? Itu semua anak-anak Cik Timah. 2 sampai 6 boleh tengok sendiri. Semua tu anak ciri Cik Timah dan dia adalah anak Meh bini yang pertama. Dan Cik Wan ni nampaknya dia tak boleh hidup tanpa isteri. Siapa perasan? Bini pertama mati 1959. Bini kedua mati. Bini kedua kahwin 1959. 2 tahun lepas pada merdeka. Lama dah. Tetapi suami dia umur dia panjang. Mati 2002. Okey, cuba tengok isu dia. Isteri dapat 1/8, anak-anak perhabis 7 tak boleh bagi dengan 19, punca 19 ialah setiap lelaki-lelaki darat 2, perempuan darat 1, maka 8 darat 9 jadi 152. Sekiranya masa Cik Wan mati buat faraid, maka tanah-tanah harta pusaka berpindah kepada 13 nama. Lepas tu kalau Cik Man mati, faraid dia dikira faraid dia saja. Tapi isu dia, masa Cik Wan mati, tak faraid. Masa Cik Man mati, baru nak faraid. Ni style orang Melayu kita. Kadang-kadang, maaf cakap, sampai pening kepala. Pening kepala. Kadang-kadang setengah peguam dia tak mau ambil. Awak pusaka sikit sangat, tapi nak kira susah. Faham tak? Saya nak tanya lah. Hutang sikit, tapi rumah jauh, kena pergi bayar. Kena pergi bayar juga. Harta pusaka sikit, nak buat macam mana? Kena bagi. Jenis lah suami yang amanah. Saya jumpa satu kes. Isteri dia mati, pusaka tinggal tak banyak. 26,000 lebih sikit, KWSP. Ada mah, gelang ke apa, tak tahu. Campur-campur semua. Kan, adalah 20,000, 22 gitu. Haji tak buat. Saya dah settle kes dia dah. Dia ucap terima kasih apa semua, seronok saya boleh tolong orang, isteri mati. Yang saya kagum, 1 sen pun dia tak guna untuk diri dia. Dia suruh kira dulu, saya takut Ustaz. Kira-kira ada satu malam tu, balik sembahyang Isyak, dia duduk anak kecil ke, isteri meninggal. Jadi ambil Quran lah, baca. Buka-buka Quran, nampak Quran terkembung sikit. Faham tak Quran terkembung? Dia tengok-tengok ada sampul. Ada duit. Bukan orang sedekah. Quran tu kan isteri dia. Dia kira-kira 3,000. Dia tak leduk. Dia hantar WhatsApp, saya tak layan, dia telefon. Telefon layan. Faham, saya tak mau panjang kes. Dia kata, Ustaz, duit 3,000 ni nak buat macam mana? Saya kata, beli handphone Oppo. Dia kata, takkan kau Ustaz berdosa? Saya pun tahu berdosa. Saya nak test kamu tengok. Macam mana? Kenapa raid? Kena adik bini kamu. Boleh kira sendiri lah. Saya bagi formula. Formula dia senang aja. Pusaka hak saya kira dah, kamu ganti 3,000. Pakai kalkulator. Siap. Cuma saya tanya, bila kamu kira, kamu dapat berapa? Saya dapat 750, betul? 3,000 bagi 4, memang 750. Ayah mak dapat berapa? 500. 500 betul? Pakai, bagi. Kalau mak, ayah, pak mentua duduk jauh, transfer. Kalau tak mau bagi, buat macam mana? Ayah kena bagi. Ayah. Okey, Zah baru meninggal. Adalah duit sikit. Ayah nak juga ke? Ayah kata ambil ke hang. Lesen besar. Lesen besar. Kira anak pun dia tak kasih. Ni. Okey, cuba tengok lagi. Bila Cik Man mati, baru nak faraid. Selesai dulu yang pertama. Isteri dapat 19. Anak lelaki dapat 14. Biasanya anak dapat banyak daripada suami tau. Biasanya. Pada isteri biasanya. Tapi sini pelik. Isteri dapat banyak pada anak. Punca dia senang je. Sebab yang mati anak dia berlambak. Bila mati anak berlambak,
isteri dapat banyak pada anak. Faham tak? Sama juga kalau isteri mati, suami dapat banyak. Kalau anak berlambak. Kalau tak mau, anak dapat sikit, anak jangan bagi banyak. Faham kot no? Dia kita ni dengan cadangan kita dia tak sama. Cadang anak 12 dapat 6. Kan? Kadang-kadang anak seorang, saya selalu cakap dengan pelajar saya, masih dapat setengah. Faham, masih dapat setengah. Setengah ustaz ayah pun tua, mak pun tua dah, dia anak perempuan seorang tunggal. Setengah ustaz Saya tanya pula, macam mana cerita? Mak dengan ayah tak duduk sekali dah awak, ayah masuk dalam. Faham tak ayah masuk dalam? Faham tak? Apa dia ayah masuk dalam? Ayah berehat dalam, bila nak keluar tak tahu, mak dengan ayah pisah. Tu. Kadang-kadang saya kata balik, masih dapat 2/3, anak perempuan 2 orang saja. Ada seorang pelajar, apa yang dia sebut, semua pak tiri dia bagi. Pak tiri dia menikah 2 kali dah dengan mak dia. Anak tak dapat. Mak dia ada anak dengan laki lain. Laki dia mati dah. Anak dia ni dengan pak tiri baik. Handphone sentiasa bertukar. Handphone iPhone tu lah. Mahal handphone tu. Saya kata apa dia? Handphone dapat, pak tiri mati kan nak dapat apa? Sebab bukan anak dia. Tapi ustaz dia bagi saya banyak dah. Banyak dah tak apa. Okey. Apabila Cik Man mati, isu dia, Cik Man ada abang, adik, kakak 2 jenis. Faham tak 2 jenis? Ada hak pak tu, mak tu. Ada hak pak tu, mak lain. Faham tak? Bila ada 2 jenis, kena cerita dekat hakim. Sebab kadang-kadang hakim tak tanya. Kadang-kadang peguam tak tanya. Kalau saya akan tanya sampai saya tak ada benda nak tanya dah. Sampai baru ni lah, minggu lepas, saya pergi tengok anak murid saya buat latihan guaman dekat Sungai Petani, tak jauh dengan Tesco. Peguam yang agak terkenal di Sungai Petani. Sajalah sembang. Kita puan, tak ada ke kes-kes orang ajak puan pakat tipu waris? Ada. Tahunya jenis ni, buang Cik Man. Ada tak? Ada. Habis puan buat apa? Saya kata kat dia, dengan hormatnya sila keluar. Saya nak jabat saya, hak benda halal je, haram jangan awak masuk, dia keluar. Kira hebat perempuan tu. Hebat. Baik, bila Cik Man mati, cuba tengok yang dapat pusaka dia, mak dia. Mak dia tu bini Cik Wan. Okey, Cik Timah tu adalah mak tiri kepada anak-anak meh. Pening kepala no? Pening kepala. Bila pening kepala tak apa, kita nak berhenti dah. Pusaka hanya dapat kepada 7 sampai 12. Tadi 13 kan? Lah jadi 12 sebab apa mati seorang? Kenapa dia tak bertambah? Isu dia Cik Man tak menikah. Dalam kampung kita mesti ada seorang 2. Kadang-kadang banyak pun ada. Tak ada orang kampung kita. Masa umur 22 nak menikah, ayah kata hang muda lagi kerja lu. 25 nak menikah dah, jumpa dah. Mak tak mau. Lama-lama 28 mau, ayah tak mau, dia masuk 30. Kerja pun tak pernah nak bagi. Lama-lama jadi 40, 45, lepas tu duk kira kenduri anak menakan. Last kali dia mati. Dia mati, yang dapat pusaka dia abang, adik, kakak. Hak pak tu, mak tu dengan dia sahaja. Hak pak tu, mak lain tak dapat. Tapi kadang-kadang dapat. Lagu mana? Sekiranya Cik Man tu anak lelaki tunggal. Bila dia mati, dia tak ada apa, abang tak ada, adik lelaki tak ada. Yang ada perempuan 2/3 lebih pergi sebelah sana pula. Dia kena tengok kes lah. Kita cepat sikit, makan masa panjang. Ibu 1/6, 2 sampai 6 tak dapat, hak bawah tu perhabis. Akhirnya pusaka, formula kalau tak faham boleh hantar WhatsApp kat saya. Kalau tak jawab, hantar lagi.
Okey, cuba tengok lagi. Nampak ada ibu, dia dapat 2 kali. Yang pertama, pusaka suami dia. Yang kedua, pusaka anak lelaki dia. 2 sampai 6 dapat sekali pusaka ayah. 7 sampai 12 dapat 2 kali. Yang atas pusaka ayah, bawah pusaka anak. Hasil di tepi, tanah yang dijual, masing-masing dapat harta masing-masing. Berbaki 7 sen. Nak bagi kat siapa? Nak berebut tak 7 sen? Minta halal lah 7 sen. Saya rasa duit seduit pernah tengok tak duit seduit? Orang perempuan hajin sapu sampah jumpa kat kampung-kampung kan, bakar sampah kan. Kadang duk keh nak pergi menyala habis kan. Jumpa duit seduit dia kutip tak? Dia cakap bakar lagi, dia cakap bakar lagi. Tak ambil duit seduit tak tu. Zaman kita lah ni barang makin mahal sebab duit, nilai duit jatuh. Saya ingat ke? Saya balik Mesir tahun 2000. Masa tu ayam daging 1 kilo RM3 2 rupang. Lah ayam 1 kilo berapa ringgit? Boleh fikir tengok. Tahun 2000 sampai 2022 harga naik berlambak. Ingat orang dulu-dulu tak? Tanah serelung RM50. Zaman saya sekolah dulu, sekolah rendah, nasi lemak sebungkus 15 duit. Zaman ayah saya, cucuk kuih 2 biji 5 dik. Lah ni sebiji 4 kupang. Boleh beza lah. Nah, buat korban. Korban, lembu sekok 750. Hak paling saya ingat, ayah saya cerita, ikan terubuk sekok 2 kupang. Sekok 2 kupang tu, nak abang kata dulu ni, barang murah-murah. Dulu, duit 3,000 kena bayar zakat. Sebab emas masa tu 33 ringgit. 1 gram. Lah dia naik punya teruk. Tu macam tu lah. Isu dia macam tu. Ingat, jangan bohong adik-beradik. Jangan duk bedak faraid. Pusaka ikut masa beli. Tu nanya. Dia nak faraid pusaka ayah dia. Ikut harga ayah dia beli. Dia nak jual pusaka ayah dia dekat orang. Hak dia dapat ikut harga dia nak jual. Banyak cantik. Dia nak faraid ikut harga semasa. Ikut harga semasa. Sama juga tanah pusaka pun. Okey, cuba tengok isu dia. Dah selesai dah. Tanya orang perempuan. Tadi saya dah tulis sikit, orang pun banyak komen lah. Saya kata, orang laki-laki ni, kalau mak ayah mati, mesti dia nak faraid. Betul tak? Kan, yang saya tulis orang perempuan, kalau mak ayah mati, dia nak sama rata. Tapi kalau pak mentua, mak mentua dia mati, dia nak faraid. Boleh faham tak? Dia jenis dia nak makan kelilin. Tak makan kelilin, tak makan kelilin. Pak dia mati, dia nak sama rata. Sebab sama rata tu banyak. Pak mentua dia mati, ada kata abang. Abang kena faraid ni hukum Allah Ta'ala ni. Dia boleh jadi ustaz tu. Boleh jadi ustazah. Ni hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang suruh faraid abang. Bila? Pak mentua dia mati. Pak dia mati, kena atas kepala dia ada apa? Kena sama rata. Awak, ayah pesan. Dia semua dia ada hujah. Dia ada pesan. Orang lelaki-lelaki pun macam tu. Kadang-kadang dia nak faraid juga walaupun dia tak sembahyang. Dia yang penting duit dapat banyak. Bila dah selesai, tengok laki-laki dapat banyak. Kalau nak bagi sama rata, silakan. Dah tahu dah dapat hak masing-masing. Tak mau pun tak apa. Contoh dia, 7 sampai 12 sepakat nak bagi kat Cik Timah. Silakan. Selesai nah. Tengok kitab kita pula. Segi kuat tak dan. Okey. Tak mana hilang tanda tadi tu.
Hukum makmum imam sujud sekali. Sah. Tanda dah tiba-tiba hilang tanda. Ni ikut. Siapa dah jumpa tanda? Saya dah tanda dah, tapi tanda hilang. Hukum imam sujud satu kali. Cari saya. Tak lagi jumpa. Okey. Muka surat 106. Nah, jawi masalah 1, 2, 3. Imam sujud sekali sahaja. Boleh berlaku tak? Boleh? Dia dah fikir apa tak dah? Saya berat misal lah. Kereta baru buat balik. Pesan kat isteri. Tunggu abang balik baru naik. Isteri naik. Kereta lah canggih. Senerih sikit begitu pakai mes semayang kacau. Kacau mes semayang. Dia fikir macam-macam. Sujud sekali. Tiba-tiba bangkit. Imam sujud sekali. Bangkit. Makmum nak buat macam mana? Kalau sujud sajadah. Sujud bangkit. Ni semayang isyak kan semayang apa ke. Tiba-tiba dia bangun. Kepala dia fikir macam-macam. Saya buat misal saja anak kereta tu. Hak lagi senang bagus selalu sebab misal. Handphone sampai orang tegur. Bila nak tukar handphone. Akhirnya tukarlah beli petang tadi. Maghrib tak sah masuk dalam kolah. Kalau masuk dalam kolah, handphone lama tu tak apalah, patutlah ni. Aku baru beli petang tadi ya. Rezeki dekat tu. Semayang dia kacau. Baik. Jika imam sujud sekali sahaja, kemudian bangun ia. Imam tu bangun. Maka wajiblah atas makmum sujud sekali lagi. Jadi berapa? Jadi 2. Kenapa sujud lagi sekali? Sebab kita tak boleh duduk antara 2 sujud. Duduk boleh, tapi tak boleh lama. Kalau duduk, Rabi' fi'li wa hamni tu, kalau sama panjang dengan tasyahud awal, batal sembahyang. Kenapa batal? Memanjangkan rukun pendek, batal sembahyang. Habis buat apa? Sujud lagi sekali. Dah sujud lagi sekali, imam buat apa agak-agaknya? Cuba tengok lagi. Ditanggungkan bahawa imamnya itu lupa. Kita boleh ikut imam lupa. Jaga-jaga ayatnya takut silap faham. Imam lupa, kita boleh ikut, maksudnya tak wajib mufaraqah. Kita ikut dia. Tetapi kita tidak boleh ikut perbuatan dia. Dia masih imam kita. Tapi kita tak boleh tiru dia. Macam mana? Bila imam dia bangun, sujud sekali bangun, rakaat tu tak kira tu. Bila tak kira, kita sendiri kira, rakaat dia tu tak kira. Faham tak? Kita kira, rakaat dia tu tak kira. Tak boleh pakai rakaat ni. Maka, dan apabila imam itu mendatangkan dengan sujud yang kedua, faham tak? Bila dia berdiri, dia turun pula dah. Kalau tak mengaji ni memang dia berlaku lah. Dia berdiri, dia turun pula, aku lupa sujud. Kalau kita sujud sekali, kita dah berdiri di atas, rakaat itu lara, tak kira. Kamu kena buat satu rakaat baru, rokok, iktidal, sujud, duduk sujud. Bukan boleh sujud sekali, nak atas turun, tambah balik, tak boleh. Hanya boleh tambah balik dalam rakaat yang sama. Sebab itu, kalau Fatihah kita terlupa baca rakaat yang pertama, dekat nak pergi salam baru teringat. Jawapan dia kena bangun, tambah lagi satu rakaat. Kalau dia imam, pening kepala makmum tak? Pelik tu imam ni. Insya' dah 4 dah. Bangun tambah apa lagi tak tahu. Kita kena anggap imam ada tinggal sesuatu. Dan kita tak boleh ikut. Kalau kita ikut naik, kita batal. Biar dia buat apa-apa. Imam sujud sahwi, kita sujud sahwi 2 kali. Jangan pula duk hujah. Imam lupa, dia sujud. Kita tak lupa, kita tak boleh sujud. Jawapannya, kita kena sujud. Tak sujud, batal sembahyang kita.
Benda yang ni kena buka kitab. Sebab jangan dia bagi pendapat ikut dan. Saya cerita dah dulu. Biasanya orang hello saya, nombor tak naik, saya tak jawab. Tapi kadang-kadang saya bagi, saya jawab. Kan takut kita rasa benda penting bah. Saya keluar daripada Masjid Taman Raya Jaya. Saya paling banyak mengajak di Sungai Petani. Pelik tak tahu? Apa tak pelik? Dulu saya duduk mengajak, kerja lah ustaz. Nak balik Padang Serai, saya singgah mengajak. Mandi dekat Gurun. Okey, baik. Dan ustaz, mayang isyak tadi ustaz. Awak? Imam, dia sujud sahwi. Makmum semua sujud. Saya tak sujud. Sebab apa? Sebab saya tak lupa. Yang lupa imam. Awak kamu tak sujud. Imam lupa dia sujud lah. Tu heran. Makmum pergi sujud. Saya tak sujud. Hak saya pengaji macam tu. Saya kata, kamu kena semayang isyak lain. Awak, semayang kamu betul. Awak belak betul. Imam sujud kena ikut lah. Saya tak lupa. Kamu imam kan makmum? Makmum kena ikut lah. Sebab sujud sahwi itu jenis sunat. Sujud sahwi sunat. Imam sunat sujud. Bila imam sujud, makmum wajib. Loh, saya duk ingat mereka batal. Saya sah terbalik. Tak apalah. Jasa dobat pengumuman lah kena kat diri kamu saja. Dan apabila imam itu mendatangkan sujud yang kedua, tak kira sujud tu. Sebab dia dah bangkit dah. Maka janganlah ia makmum mengikutinya. Faham tak? Teruk tak? Makmum bila dia sujud kedua, dia berdiri di atas. Imam patah balik sujud, kita turun pula. Pakat gelak. Tak faham? Imam sujud sekali, dia naik atas. Makmum reti, dia sujud. Dia naik atas. Naik atas tu, dia bukan boleh ikut imam lagi. Dia kena imam yang bagi betul baru ikut. Tiba-tiba imam patah balik. Ya Rabbi, kita turun pula mampu. Bila nak turun, makmum kata subhanallah. Imam kata aku ni ikut siapa ni? Mampu. Kacau. Maka janganlah makmum mengikutinya ketika itu. Bahkan hendaklah ia bangun menunggunya. Makmum tunggu dalam keangkiam. Dan jika imam itu tidak sujud juga sajadah yang kedua. Ni masalah lain. Dia bangun, dia berdiri terus dalam kepala imam. Apa makmum sujud sampai 3 kali. Orang sujud 2 kali. Sebenarnya dia tu sekali, orang 2 kali. Dia lebih kata dia 2 orang 3. Dia kata yang kedua, itu hanya ia bangun qiyam dan membaca Fatihah. Kemudian rokok. Maka tidak boleh makmum mengikutinya pada ini rokok. Pelik tak? Imam sujud sekali. Dia bangkit. Tiba-tiba dia turun balik. Makmum naik berdiri di atas tunggu. Tiba-tiba imam sujud sekali, dia naik atas. Dia Fatihah, dia rokok. Tak boleh ikut. Sebab rakaat dia dengan kita tak sama. Biar dia pergi tunggu. Dia rakaat baru berapa? Dia baru berapa? Hak pertama tadi tu tak kira. Hak dia bangun pula tu baru 1. Kita berdiri tu kita 2. Dia 1, kita 2. Kita kena tunggu dia bagi jadi 2 baru boleh ikut. Hak paling senang mufarakah je. Macam saya jawab senang mufarakah. Kena fikir ustaz. Saya ayat semayang saya tak pasti ada ke tak. Duk fikir lama. Kan payah mana kentut yang lain. Duk fikir apa? Kan nak lama mana? Kerana tidak dikira rakaat itu. Makmum kata rakaat hak yang hak tadi itu tak kira. Imam naik tambah pun tak kira sebab sujud 2 kali itu kamu buat bangkit baru sujud pula tak mau. Yakni pada pandangan makmum, saya nak tanya sikit, susah tak? Kita kira rakaat kita kira rakaat imam susah tak? Susah tak susah? Nak kira 2. Contoh lagi. Imam duk zikir. Subhanallah. Kita duk kira dia zikir berapa, kita duk kira zikir kita berapa. Payah tak? Kita duk kira zikir dia. Kita duk kira zikir kita. Kita nak kira zikir dia lebih ke kurang. Kita duk kira zikir kita, duk kira zikir dia. Dan payah. Tu yang mana? Maksud apa? Mufarakah.
Dan apabila rokok ia imam, hak dia bangkit tu baru satu. Dan i'tidal dan sujud, maka sempurnalah rakaat. Bila imam naik tu jadi dua. Bila dia dua, kita dua, kita ikut lah. Masa dia satu, kita dua, kita tak ikut. Okey, yakni pada pandangan imam dan hendaklah makmum menunggunya dalam keadaan qiyam hingga qiyam ia, dan bila ia telah qiyam, jadilah makmum, yakni wajiblah mengikutnya. Bila ada imam semayang dah sama, kita ikut. Okey, seperti mana ikutan pada semayang zuhur di belakang imam semayang maghrib. Imam semayang maghrib, dia bagi salam dulu tak? Dia bagi salam dulu. Kita pun dia bagi salam, kita bangkit tambah lagi satu. Boleh. Zuhur ikut maghrib, boleh. Dan apabila imamnya memberi salam, faham? Imam salam, dia semayang isyak, dia kira bawah. Imam dia kan tahu kita duk kira rakaat dia. Imam duk kira, dia semayang isyak 4 rakaat, kita kira dia berapa? 3. Hak pertama tu tak kira sebab dia semayang sujud sekali. Dia bangkit, duduk balik, sujud tak kira juga sebab dia bangkit dah, tak ada turun dah. Okey, payah. Imam bagi salam kanan kiri, makmum bangun. Sudah semayang, kata hampa ni semayang apa? Semayang apa sampai 5 rakaat. 5 apa, kami 4, hang tu 3. 3 apa? Tu imam 3, kami 4. Kami naik ni, kami naik tadi tu 4. Tu imam tu 3. 3 apa? 4. Hampa tu 5. Kami 4. Tu imam 3. Sebab apa? Sebab tu imam kat pertama sujud sekali. Tak percaya, tengok CCTV. Payah tak? Jenis bertengkar tu imam ni. Tu imam fikir elok. Tu imam seorang, kami ramai. Kami semua confirm tu imam semayang tadi sujud sekali. Faham tak ni? Tu payah cerita. Maka hendaklah makmum itu mendatangkan serakaat lagi, dan sayugialah ia mengucap membaca tasbih. Ni contohnya kalau imam duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir rakaat ke berapa? Imam kata dia 4. Kita kata dia berapa? 3. Kita kena berdiri di atas. Sebab 3 kena atas. Imam tu 4. Imam kata dia 4. Kita kira dia 3. Kita kena bangkit ke 4. Diri di atas, tunggu imam naik. Subhanallah. Tu mereka ni pula. Aku nak bagi salam. Subhanallah apa punya? Pening tak? Jadi bila pening, mufarakah lah senang. Payah sangat. Okey. Ataupun hak paling senang, bangun qiyam ia dengan niat mufarakah. Dan ingat, makmum tidak boleh duk subhanallah suruh imam naik. Tak ada. Dia nak suruh imam naik. Imam tak naik. Jadi nak kena macam mana? Kena tunggu di atas. Sebab stesen nak tegur imam, kena bagi kena. Saya buat misal sikit lah nak bagi faham. Kita datang semayang, kadang-kadang kita lewat. Berlaku tak? Imam 2, kita 1. Berlaku kan? Imam 4, kita 3. Bila dia bagi salam, kita bangun. Jangan kita cuba habiskan tasyahud tu. Bila imam bagi salam, kita jangan perhabis. Kita bangun segera. Awak tak boleh perhabis. Kita semayang rakaat 3. Rakaat 3 mana ada tasyahud. Tapi tasyahud tadi, imam tasyahud, kita tasyahud. Dia bagi salam, kita tinggalkan tasyahud, bangkit berdiri. Berbeza, imam 3, kita 1. Imam 4, kita 2. Dia bagi salam, kita boleh perhabis tasyahud. Sebab rakaat kedua memang ada tasyahud. Kena tengok. Dan wajib atas makmum memberitahu kepada imam selepas semayang dengan apa-apa hasil berlaku daripada kecacatannya, supaya dapat ia sempurnakan. Imam bila orang tegur, bangun, tambah lagi 1. Selesai, tapi nak bertengkar juga. Kena semayang lain. Demikian juga jika ia ternampak najis pada bajunya, pada baju imam, jaga-jaga nah. Najis pada baju imam kena tengok najis tu duduk tang mana.
Kalau najis tersembunyi, imam batal, makmum tak batal. Kalau najis nampak. Walaupun kita tak tengok, kalau tengok nampak, imam batal, kita batal. Hanya orang buta saja. Dia semayang ikut imam, ada tericak di kaki, sah. Sebab dia memang tak upaya nak nampak. Jenis macam tu nah. 1, 2, 4. Imam turun sujud pada akhir semayang. Atau ia sujud daripada qiyam pada semayang serius. Saya nak tanya lah. Jawab. Secara ikhlas lah. Pernah ada buat sujud sajadah siang hari? Tak pernah kan? Pernah ada semayang zuhur, kan semayang asar, imam baca surah yang ada sujud. Tiba-tiba dia sujud. Ada tak? Nak baca boleh. Tapi jangan sujud. Kalau sujud, batal semayang. Sebab sujud sajadah tidak boleh dirancang untuk sujud pada selain daripada pagi Jumaat. Pagi Jumaat, kita pi ada tak cadang? Kadang mak kita, dia kata apa, jom kita pi semayang sajadah. Bukan subuh ke mak? Yalah, subuh sajadah. Kerana pagi Jumaat, orang panggil subuh sajadah. Imam Allahu Akbar. Ada niat tak baca sajadah? Ada. Baca surah sajadah, sujud pagi Jumaat, sah. Baca surah sajadah pagi Sabtu, pagi Ahad, pagi cuti, sujud batal. Tapi jaga-jaga. Bagi orang yang rutin dia duk baca Quran sehari 5 juzuk ni orang mengapai lah. Orang mengapai Quran, hak jenis ulang sehari 5 juzuk, memang dia payah nak sangkut lah. Jadi dia terbawa-bawa lah. Semayang maghrib, baca surah, kena surah sajadah. Dia baca secara berurutan. Dia sujud, kita sujud, tak batal. Sebab dia baca ikut tertib, dia pusing gitu. Tapi, tiba-tiba main dipitarik sajadah, yang tu batal semayang. Ini berlaku lah kadang-kadang tarawih. Tarawih yang jadi imam tiba-tiba dia tarik surah sajadah. Saya tanya kepada orang belakang, imam tu semalam dia imam juga. Semalam dia baca surah Luqman. Tak, tiba-tiba sajadah malam ni batal semayang. Jadi semayang tarawih malam tu tak dapat tarawih lah. Sebab dia dapat sunat mutlak saja. Kerana apa? Semayang isyak kamu tak sah malam tu. Sebab baca surah sajadah. Tu jaga-jaga susah nah. Jika imam turun sujud sahwi, Melayu kita ada nama sahwi tak? Tak ada. Yang nama sanawi tak? Ada sanawi. Sanawi ni sekolah menengah. Sahwi tu lupa. Jika imam turun sujud sahwi pada akhir semayang, sebelum tasyahud, pelik tak? Sujud sahwi ni, dia selepas tasyahud. Ni tasyahud tak baca lagi, dia pergi turun sujud. Maka janganlah makmum mengikutinya, jangan dia ikut. Dan jika sujud ia selepas tasyahud, imam sujud selepas tasyahud, maka hendaklah ia mengikutinya. Kita kadang-kadang kita tak perasan kan, tak perasan imam ni lupa apa. Tiba-tiba sujud, dia lupa apa? Jawapan dia kena cek. Kalau kita baca tasyahud akhir sampai selawat kat keluarga Nabi SAW, sampai tang tu dah. Tiba-tiba imam sujud, yang ketiga, kita kena sujud juga sebab barangkali itu sujud sahwi. Tapi kalau kita baru baca at-tahiyah aja, tiba-tiba imam sujud, kita tak boleh sujud sebab besar kemungkinan imam duk sangka sujud baru satu, sebenarnya dah dua. Kerana dibinakan atas bahawa imam itu terlupa ia. Lupa macam-macam lupa lah. Kadang-kadang barangkali dia tertinggal kunut. Kadang kunut dia berdiri tapi kunut tak baca. Kadang baca kunut tapi dia tertinggal beberapa kalimat. Demikian juga jika imam turun sujud daripada qiyam dalam semayang siriyah. Ini lagi je. Semayang zuhur asar, tiba-tiba Allahu Akbar. Hei, biar betul.
Imam ni mazhab Syafi'i kan? Macam mana dia boleh sujud? Hei, merapu. Jaga-jaga. Ada jumpa? Saya tak sebut nama tempat. Tapi saya dah buat edisi siasat. Ada seorang anak murid saya, dia mengaji di Madinah. Saya test dia dah, dia tak Wahabi. Dalil tak Wahabi, dia mengajak kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kalau dia mengaji-ngaji, dia baca sangkut, dia telefon, dia tanya saya. Jadi kalau kadang-kadang lah, kalau saya pergi semayang, saya ada hari saya tak ada kuliah, tapi saya tak abang ke orang. Kalau abang ke orang, pakai tak duduk di rumah langsung. Saya dah dapat petunjuk dah. Anak saya yang kecil, nombor 6 tu, dia tulis nama dia Mirfat binti Muhammad Maryam. Dia tak buh nama ayah dia Fauzi. Awak jadi gitu, tak tahu. Isteri saya kata, itulah, keluar gelap, balik gelap. Anak tak kenal ayah. Faham tak? Isteri gerak, dia makin tidur, dia tak bangun. Saya tidur tapi dia bangun. Dia tak mau kat saya. Nampak tak? Jadi kena ada malam duduk dengan keluarga. Pelajar ni, dia mengaji Madinah, masa tak habis lagi balik. Mengaji Madinah ni kaya tau. Balik tiap-tiap tahun sekali. Tapi periksa tulis dia buang. Dia balik mai. Dia tahu, Ustaz, semayang Jumaat. Ni orang tanya saya, Ustaz. Semayang Jumaat. Imam lepas baca surah, terus dia sujud. Dia tak rokok, Ustaz. Biar betul. Dia tak rokok. Habis tu buat apa? Itulah. Imam tu, dia sujud, dia teringat dia tak rokok. Dia bangun, dia beralih tengok makmum. Dia kata, tadi tak kira kita semayang lain. Semayang Jumaat itu automatik batal. Solat Jumaat takbir pula tak sah. Kena naik khutbah pula 2 kali. Patutnya berdiri, tegak, Allahu Akbar. Rokok, makmum rokok. Clear? Faham tak ni? Tak apalah. Budak ni punya bagus. Dia kata, Ustaz jawab sama dengan mufti jawab. Dah kamu tanya mufti, tanya saya berapa lagi sekali. Saya nak cek, kok Ustaz jawab tak sama dengan mufti. Rupanya sama. Lah, nak pergi ikut mana? Pergi ikut tu juga. Rupa dia nak confirm jawapan mufti tu, sama ada jawapan saya dengan dia. Lah, mufti kata pakai jadilah duk tanya saya apa-apa. Kalau kamu abang tanya mufti dah, saya tak jawab. Tapi bila dah jawab, baru kamu abang. Jenis ni orang test pun banyak ke. Saya buat siasat, saya pergi semayang asar di masjid tu. Semayang asar, semayang pun tak apa nak ikhlas, nak siasat. Masjid ni ke, baru-baru ni, semayang Jumaat, imam tak rokok. Okay? Confirm, saya tahu. Masjid ni saya duduk semayang Jumaat. Seorang. Saya singgah kedai makan. Kedai makan ni bila saya singgah, mereka tak ambil duit, mereka belanja. Sebab mereka nak tarik pergi mengajak masjid mereka. Okay. Saya tanya dia, betul ke masjid ni imam sujud tak rokok? Dia tengok saya. Dia kata apa? Saya belakang imam. Confirm tak? Saya belakang imam. Biar betul, sungguh. Apa jadi? Saya tak nampak punca, Ustaz. Nak buat apa ni? Imam sujud tak rokok ni. Nak buat apa ni? Dah duduk pikir-pikir. Imam bangun, dia abang. Kita semayang lain. Faham tak tu? Tu nak cerita, boleh berlaku kita sujud terlupa rokok. Baik. Dan jika sujud ia selepas tasyahud, sama-sama lagi. Demikian juga jika imam turun sujud daripada qiyam dalam semayang siriyah, Zuhur, Asar tu baca pelan. Tiba-tiba, ni saja nak tanya lah. Semayang siang ni, tu imam baca tak sabihis? Saja tanya tu imam tengok. Semayang siang ada tak baca sabihis? Tak baca sebab apa? Tahu mana tak baca? Kalau baca pun orang tak dengar. Lagi pula, lagi pendek. Yang duk baca panjang ni, semayang malam. Imam ni dia tak baca surah apa pun. Aku pun tak dengar. Tiba-tiba sujud. Maka, dia kata apa? Daripada qiyam dalam semayang sirah, maka wajiblah ia mengikuti imam berdasarkan ia membaca ayat sajadah. Faham tak ni? Kalau dia rasa imam ni
baca sajadah, memang iman ni dia menghafal Quran. Dan jika makmum itu tidak mengikut sertanya sama ada sujud sahwi atau sujud tilawah, nescaya batallah semayangnya. Ingat, bila kita berpendapat imam baca surah sajadah, walaupun kita tak dengar, dia sujud, kita sujud. Tapi jaga-jaga. Imam baca surah sajadah, lah ni subuh lewat kan? Tidak, subuh lewat. Lewat. Imam taman saya habis doa pukul 7. Kira 7 tu nak kena siap pergi kerja dah lah. Okey, tanda subuh lewat, kadang subuh awal. Bila subuh lewat ni, barangkali akan berlaku. Imam baca sajadah, tiba-tiba dia tak jadi nak sujud. Dia pergi rokok. Bila dia rokok, dia tak sujud, makmum rokok bersama dengan imam. Kalau makmum sujud bersama, kalau makmum sujud, imam rokok, sembahyang makmum batal. Rupanya, sujud sajadah, sujud sahwi, hukumnya sunat. Sunat bagi siapa? Bagi imam, bagi orang sembahyang seorang. Kalau baca sajadah, tak sujud, tak berdosa. Tapi tak dapat pahala. Imam atau makmum. Imam sembahyang, tasud akhir, lupa, kunut lupa. Dia tajud sahwi pun tak apa, tak batal sebab dia bukan wajib. Tetapi, kalau imam sujud, makmum jadi wajib sujud. Automatik. Kalau tak mau sujud, kena niat mufaraqah sebelum imam angkat kepala daripada sujud sahwi. Clear nah? Ada kot soalan apa-apa nak tanya? Okey. Yang kanan utama. Tapi dia kena confirm dia mampu jadi imam. Sebab ikut sah, pahala lebih banyak hak kanan. Kemudian hak kiri. Kemudian hak kanan. Kemudian hak kiri. Hak yang kanan, dia berjalan. Berjalan tu jaga-jaga nah. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kiri bagi sama dengan kaki kanan. Itu baru satu langkah. Kalau angkat kaki kanan, angkat kiri lebih daripada kaki kanan. Itu dia kira 2 langkah. Okey, jangan sampai jadi 3. Jadi 3 berurutan, solat batal sebab pergerakan itu. Tapi jaga-jaga mazhab Hanafi, bergerak banyak kali, dia kira sekali. Nampak tak? Sebab tu jangan duk hirau lah. Kadang-kadang mereka tu ambil handphone dalam poket, buah balik, macam-macam lah. Faham tak? Cuma itulah. Ada orang tanya saya, semayang kalau cakap Arab betul tak? Betul. Contohnya, ambil handphone kata, ana solat, betul semayang. Sebab yang tu bukan doa. Bahasa Arab pun batal. Yang boleh baca dalam semayang, Quran. Hadis Nabi pun tak boleh. Yang boleh baca ialah doa. Doa boleh. Jadi jangan silap nah. Clear nah. Kalau yang kiri kanan tu tak pergi, yang kiri pergi. Macam tu. Ya soalan. Okey, baik. Selawat kat Nabi, rakaat yang kedua, dia takat kat Nabi je, kat keluarga tak ada. Bila dah terbaca, kalau yang baca tu adalah imam. Imam dia terlajak baca yang kedua. Sunat dia sujud sahwi 2 kali. Kalau tak sujud tak batal. Sebab benda tu sunat. Saja saya nak cerita ni benda hak berlaku nah. Seorang perempuan meninggal dah, Allah yarhamuha, meninggal, dan saya sedih anak dia tak beritahu mak dia mati. Dia beritahu lambat. Keluarga ni nak abang, ayah anak murid, mak anak murid, anak-anak dia apa anak murid saya. Kira macam keluarga sendirilah. Apa-apa memang dia akan hello, mai lah rumah saya. Berapa pun tak apa nak makan, nak minum. Memang baik. Nak jadi cerita, dia rajin mengaji. Tapi buku dia tak akan beli. Sebab dia nak puas mengaji, dia nak tengok ustaz. Antara yang dia mengaji dengan saya lah. Dan dia agak bebas. Kerap telefon. Saya tak marah dia.
Suami dia meninggal, saya solat jenazah. Dia meninggal, saya tak solat sebab saya tak tahu. Nah. Satu hari, selepas daripada habis, tak ada program paksi kulim. Dulu saya mengajar situ. Kadang-kadang punya kalut pernah berlaku ni. Pergi mengajar, pakai kasut lain-lain. Sampai dekat paksi kulim orang ramai. Ya Allah, isteri tu lah keluar lewat-lewat tengok. Saya mengajar sampai habis masa supaya tak ada soal jawab selepas habis bagi salam. Nak cover kasut tak sama. Tak apa, masuk dalam kereta rasa selesa. Alhamdulillah, market apa aku tak pergi dah sebab kasut tak sama kala. Perempuan ni dia telefon. Dia kata, Ustaz, saya baru tahu saya buat tak betul. Dia telefon saya masa tu, dia tak berapa bukan rapat sangat lah masa tu. Lama-lama rapat lah. Dia telefon saya dekat pintu pagar. Saya keluar kereta. Duk tengok dia duk cakap. Pasal perempuan ni cakap dengan aku. Faham tak? Dia kata, Ustaz, saya lama dah duk buat. Lama apa? Tasyahud awal saya baca macam tasyahud akhir. Saya ingat kot lagi panjang lagi bagus. Rupanya tak boleh. Tu. Saya kata lain kali, jangan baca tasyahud awal sampai tasyahud akhir. Perbuatan itu makruh. Sebab tasyahud akhir, dia panjang tasyahud awal. Tak apa Ustaz, tak mau buat dah. Faham? Saya kata itulah, mengaji kita tak mau beli. Saya hantam sikit lah. Sebab apa boleh hantam? Sebab baik dengan dia. Baik dengan dia. Terima kasih soalan. Okey nah. Tak ada kot nah soalan. Nak sambung panjang saya ikut telajak jauh. Wallahualam takat dululah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabila liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan maksuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.